Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Maulana Muhammad. Pertama-tama banyak syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan izinnya kita masih lagi dapat bersama pagi ini walaupun agak lewat. Kita bersama sekejap saja insya-Allah. Insya-Allah. Cuaca di Kota Baru hujan. Hujan dari semalam hujan. Mungkin last nak hujan ni dah nak habis dah. Sehingga biasanya sehingga Chinese New Year. Quote of the day hari ini. Sembang pagi hari ini kita buat bicara mengenai rukun iman. Rukun iman 6 perkara. Kita sentuh sedikit perkara-perkara asas mengenai rukun iman. Ini perkara asas. Sebab kadang-kadang kita terlepas pandang mengenai rukun iman ini. Terlepas pandang. Boleh menjejaskan iman kita. Tak ingat rukun, boleh menjejaskan iman kita. Ya, Fiz. Assalamualaikum Tok. Waalaikumsalam. Apa khabar, Fiz? Apa khabar? Semoga sihat saja. Semoga sihat saja. Jadi rukun imam ini walaupun merupakan perkara asas, tetapi dia merupakan perkara penting. Perkara penting sebagai seorang Islam. Rukun Islam 5 perkara, rukun iman 6 perkara. Jadi kalau tidak memenuhi rukun imam ini, mana orang kata tidak beriman. Kalau tidak Islam, tidak memenuhi 5 rukun Islam, itu dikatakan tidak Islam. Kalau tidak memenuhi 6 rukun imam, itu berarti tidak beriman. Itu beza. Tidak Islam dengan tidak beriman. Islam tapi tidak beriman. Amin. Terima kasih banyak. Tok saya Hafiz adalah batuk sikit-sikit, biasalah. Biasalah suasana itu. Suasana itu biasa. Jadi sebagai seorang Islam, sudah semestinya kita mesti berpegang kuat kepada rukun Islam 5 perkara dan rukun iman 6 perkara. Mesti kuat, mesti faham, mesti hafal. Mesti ingat dan mesti tahu apa yang perlu dilakukan dengan setiap rukun-rukun itu. Syuhada, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu rukun Islam yang pertama, rukun Islam. Maknanya tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah dan Nabi Muhammad itu ialah pesuruh Allah. Itu yang pertama. Siapa sahaja nak jadi Muslim, kena lafaz ini. Kena lafaz. Kalau tak lafaz, tak jadi Islam. Tak jadi. Itulah lafaz yang mesti dilakukan oleh setiap orang yang ingin menjadi seorang Muslim. Kata kuncinya, kuncinya, la ilaha illallah. Tiada Tuhan yang disembah kecuali Allah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan Nabi Muhammad itu adalah pesuruh Allah. Itu kata kuncinya. Ya, Assalamualaikum Tok. Maaf Tok, lewat hari ini. Apa tajuk hari ini? Tajuk hari ini adalah rukun iman dan rukun Islam. Rukun imam lah, tapi kita buat bicara mengenai rukun Islam. Jadi kalau kita nak berdakwah, nak membicarakan soal-soal Islam kepada orang bukan Islam, kita fokus dulu kepada keyakinan, kepercayaan kepada Allah. Iaitu lafaz asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Ya, Nurliza, Assalamualaikum Tok. Moga Tok Haji senantiasa diberikan kesihatan dan dimurahkan rezeki. Waalaikumsalam. Amin. Terima kasih. Koma, salam Ji dan sahabat duha. Syarah di Ferry Road, Singapura. Ya, kamu. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Kota Baru hujan daripada semalam. 3 hari tak sempat nak masuk live Atuk. Wah, lama tu 3 hari. 3 hari. Subscribe YouTube Atuk ya, Haji Mat Atuk. Terima kasih kamu. Jadi tajuk kita hari ini ialah membicarakan mengenai rukun iman. Jadi sebelum itu kita bicara dulu mengenai rukun Islam.
Rukun Islam. Bagi kita ramai berkawan dengan orang bukan Islam. Tapi kadang-kadang kita tak tahu apa yang kita nak cakap dulu dengan mereka. Nak cakap supaya dia tertarik dengan dakwah Islam kita. Kita tak tahu nak mula di mana. Nak mula di mana. Jadi rukun Islam 5 perkara. Kalau dia nak jadi orang Islam, nak jadi Muslim, dia kena memenuhi 5 perkara ini. Ini tajuk hari ini. Rukun iman 6 perkara rukun Islam. Jadi macam kamu ke, kawan-kawan kita ke yang ramai rakan-rakan kita yang bukan agama Islam, kita buat bicara kita mengenai akidah dulu, mengenai syuhadah dulu, mesti percaya. Mesti percaya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu saja. Kata kunci dia membezakan orang Islam dengan orang bukan Islam. Jadi kita bercakap pun mengenai perkara itu. Mengenai perkara itu. Tiada Tuhan, Allah yang sebenar. Tiada Tuhan yang kita sembah kecuali Allah. Allah. Dan kita yakin dan percaya bahawasanya Muhammad itu pesuruh Allah. Cukup dah. Islam dah dia. Islam dah. Islam dah. Itu buat bicara kita. Jadi apabila kita nak berbuat mengenai agama kepada orang bukan Islam, kita berbuat mengenai perkara-perkara pokok. Sebab kadang-kadang kita bicara mengenai agama, dia orang tanya mengenai aurat lah. Dia orang tanya kan, kenapa orang Islam kena tutup ni? Kenapa orang Islam tak boleh makan? Jadi kita duk menjelaskan benda-benda cabang. Benda-benda cabang. Jadi kalau kita jelas pun, kadang-kadang dia tak akan faham. Sebab dia tidak beriman. Dia tidak beriman. Jadi lebih baik kalau nak jelaskan, jelas mengenai perkara pokok. Bila kita menjadi seorang Islam, baru kita boleh memahami dan menjiwai sebenar. Kenapa aurat kena tutup? Kenapa arak itu haram diminum? Apabila kita seorang Muslim. Kalau bukan Muslim, dia akan menggunakan akal. Menggunakan akal. Oh, tak boleh mabuk. Apabila mabuk, buat kereta bahaya. Jadi menggunakan akal. Jadi biasanya menggunakan akal ini tidak sampai kepada tahap sebagai apa yang hendak disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kau ingat Islam tu satu perkataan ke? Kau ingat? Ya, kau ingat iman dan takwa itu satu perkataan, satu perkataan. Ya. Jadi itulah yang kita perlu bermula. Ini contoh bagaimana kita nak berdakwahlah yang rasmi. Mana kita mesti bermula dengan akidah dulu. Akidah dulu. Ini contoh. Tajuk kita hari ini sebenarnya rukun iman itu 6 perkara, tapi atuk kaitkan dulu dengan rukun Islam. Sebab dua-dua ini penting. Dua-dua ini penting. Jadi selepas kita membicarakan mengenai syuhadah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, sebab kita syuhadah berada begitu, berada gitu, dan kita menerangkan mengenai semua atas dunia ni dicipta oleh Allah dan dialah Allah. Kita bicara gitu. Doa tu dah ke belum? Oh ya, belum lagi. Belum baca Al-Fatihah lagi. Ya RM, Noliza, doa, insyaAllah kita akan baca. RM, ianya ada kena lalu perjalanan menuju kepada kehidupan ibadi. Sudah. Betul lah tu. Betul. Jadi, kalau nak berdakwah, nak bercakap dengan kawan bukan Islam, kalau nampak dia berminat, mendengar apa semua, bercakaplah mengenai ketuhanan. Mengenai ketuhanan. Mengenai ketuhanan. Itu start yang pertama. Dan rukun Islam 5 perkara juga. Ya, selepas dia syuhada, dia mesti memulakan solat. Solat itu adalah satu perkara yang wajib. Kalau tak syuhada, tidak Islam. Kalau tak solat, dia bukan tidak Islam, dia sudah Islam, tapi dia bukan seorang, dia tergolong dapat orang yang ingkar, orang yang kafir. Kafir itu orang ingkar, maksud kafir itu. Ya Rosna, Assalamualaikum Pak Ji, Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Dia ingkar, bukan kafir macam orang bukan Islam, kafir lain, orang tak solat, kafir lain. Itu kafir ingkar, kafir ingkar patuh kepada solat. Jangan lupa subscribe YouTube Atuk. Terima kasih kamu. Jadi apabila dia syuhada, maka dia akan diwajibkan solat 5 waktu paling kurang. 5 waktu tu solat yang paling kurang. Solat 5 waktu. Lepas solat 5 waktu, maka puasa bulan Ramadan.
dan keluar zakat dan menunaikan haji. Ini step. Jadi kalau boleh jelaskan 5 perkara ini secara asasnya kepada orang kawan-kawan kita yang bukan Islam, baru dia faham mengenai Islam. Jadi kalau dia nak bicarakan mengenai kadang-kadang bohong, kenapa pemimpin tu selalu cakap bohong, rasuah, kata haram. Kenapa dia buat? Jadi kita nak jelaskan benda itu susah kepada orang bukan Islam. Tapi bagi orang Islam, kalau rasuah itu haram, kita dah tahu dah itu haram. Kita dah faham dah dengan makna-maknanya sekali. Tapi kalau kita bicara dengan orang bukan Islam, kita kata haram, dia tak faham lagi. Sebab dia non-Muslim. Jadi sebab itulah rukun Islam 5 perkara kita perlu berusaha supaya menunaikan semua. Jangan ambil separuh-separuh. Syuhada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kita amalkan. Jangan kata sekali je, jangan lafaz sekali je selama hidup. Tak boleh. Kena sentiasa amalkan. Kemudian solat sudah tentu kita solat 5 kali paling kurang 5 kali. Dan kalau kita masukkan solat-solat sunat seperti solat duha sekarang ini, waktu duha apa semua, banyak perbezaan, banyak kelebihannya. Dan kita pergi kepada puasa bulan Ramadan. Jadi yang syuhada dengan solat ni tak ada tolak ansur. Dua-dua kena buat. Macam solat, kalau tak boleh berdiri, solat duduk, tak boleh duduk, tidur, baring, tak boleh baring dengan mata, sampai tahap tu. Dan kalau sampai tak boleh solat langsung, habislah. Innalillah. Tapi kalau puasa, boleh ganti. Kita uzur, boleh ganti. Kita demam, sakit, kita musafir, boleh ganti. Dia ada kelonggaran di situ. Begitu juga zakat. Zakat ni kalau kita tak ada duit, orang miskin, tak cukup jumlah, kadar semua, maka tidak dikenal dia wajibkan zakat. Begitu juga menunaikan fardu haji. Fardu haji pun begitu juga. Kalau kita tak mampu, tak boleh. Tapi kita kena berusaha supaya kita mampu. Ini penting. Itu orang beriman. Orang beriman kena berusaha supaya mampu. Jangan relax je. Tak apalah, aku tak pergi, aku tak mampu. Usaha tak ada. Ya, kop-kop. Islam dan iman tak dapat dipisahkan. Benarlah sekali. Jadi, maknanya kita kena berusaha. Simpan duit tabung haji. Itulah usaha kita. Itu usaha kita. Itu usaha kita. Jadi, puasa juga. Kalau boleh kita puasa-puasa sunat. Puasa Isnin Khamis yang dibuat oleh Rasulullah SAW. Atau puasa selang sehari. Puasa Nabi Daud. Puasa selang sehari. Selang sehari ni puasa, besok tidak, lusa puasa. Itu adalah contoh-contoh bagaimana kita memenuhi kriteria sebagai untuk rukun Islam 5 perkara. Kita kena berusaha. Begitu juga zakat. Zakat juga kita kena berusaha supaya kita ada duit. Bagi setengah orang, dia buat simpanan di tabung haji. Apabila simpanan di tabung haji, setiap sen duit yang kita simpan, tabung haji mengeluarkan zakat. Termasuk duit kita. Jadi kita seorang yang pengeluar zakat. Begitu juga kita simpanan di tabung haji. Kalau kita simpan 1,000, 1,000 ni tak perlu keluar zakat. Dia paling kurang kata silap tu 24,000 kan. Bila cukup setahun duit tak pakai, kena keluarkan 2.5%. Tapi tabung haji ni dia tak kira, dia keluarkan semua. Siapa yang menyimpan dikeluarkan zakat. Alhamdulillah. Sepaham atuk macam itulah. Dan yang kelima, menunaikan haji. Ini juga kita kena usahakan. Kena ada menyimpan. Walaupun RM10 sebulan. Niatnya aku menyimpan ini untuk menunaikan fardu haji. Itu sudah hebat lah. Sudah hebat. Bagi orang yang tidak mampu. Sudah hebat. Maknanya dia sudah meletakkan iman dia itu. Untuk memenuhi rukun Islam yang kelima. Iaitu menunaikan fardu haji. Itu sebuah rekah mengenai rukun Islam. Rukun Islam. Kita pergi kepada rukun iman. Rukun iman ini 6 perkara. Pertama sekali ialah percaya. Rukun iman ni percaya. 6 kali percaya. Percaya. Kalau kau tak percaya, kau tak beriman. Percaya ni bukan sahaja cakap mulut. Perkataan percaya ni mesti disusuli dengan perbuatan. Kau percaya. Habis kenapa tak buat? Tak boleh. Kena susuli. Itu penting rukun iman ni. Rukun iman. Percaya kepada Allah, itu rukun yang pertama. Kita kena percayanya wujudnya Allah. Sebab itu dalam syuhadah kita, untuk menjadi seorang Islam, kita diwajibkan
La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Diwajibkan melafaz la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi berkait dengan rukun iman pula percaya kepada Allah. Kita kena percaya kepada Allah. Percaya wujudnya Allah. Percaya Allah ni pencipta makhluk di muka bumi. Pencipta alam cikrawala dan sebagainya. Pencipta malam dan siang sebagainya. Kita percaya wujudnya Allah. Tapi kita jangan terlalu banyak berbincang mengenai kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala ini kalau kita tidak berguru, kalau kita tidak benar-benar belajar masuk dalam bidang tauhid. Sebab dia boleh menyebabkan kita tersasar, mungkin sesat dan sebagainya. Macam kita kata apa dia panggil kalau dalam komputer tu, motherboard, CPU tak boleh tak boleh install banyak sangat info, menyebabkan hang. Apalah hang, jadi gila lah. Kan komputer kita hang, dia putar tak boleh pakai, itu bahaya. Jadi setakat kita asas sudah pun cukup, iaitu percaya kepada wujudnya Allah Subhanahu Wa Taala. Gerak-geri kita, macam Atuk buat ni, Quote of the Day bersama dengan Atuk. Tajuk kita hari ini, Rukun Iman 6 perkara. Ini semua adalah gerak-geri, izin daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia yang mengizinkan, dia membenarkan, dan Alhamdulillah, Atuk ini dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyampaikan perkara-perkara seperti ini kepada anda semua. Itu bagi pihak Atuk. Bagi pihak anda pula, anda kena bersyukur, Alhamdulillah, kerana anda juga terpilih untuk mendengar bual bicara kita pagi ini. Anda juga terpilih. Ramai orang tak terpilih, ramai. Anda juga terpilih. Sebab terpilih ni hidayah, detik daripada hati nak dengar apa yang dibual bicara pada pagi ini. Ini juga terpilih. Dia bukan jadi secara-cara jadi, tak ada. Jadi kita kena bersyukur kepada Allah kerana Allah memilih aku hari ini untuk bersama dengan Atuk. Atuk pula, Atuk sentiasa sebab itu bual bicara awal Atuk kata, aku bersyukur kepada Allah kerana masih lagi diberi kesempatan untuk bual bicara pagi ini dengan rakan-rakan sahabat anda apa semua. Ini penting kepada kita. Tanpa izin Allah tidak akan gugur walaupun sehelai daun di dunia ini. Bertrilion daun. You bayangkan daun banyak, tapi tanpa izin Allah sehelai daun pun tak boleh gugur. Itu penting. Tanpa izin Allah, seorang manusia pun tak boleh lahir ke dunia. Tanpa izin Allah. Itu berapa juta lahir tahun, setiap bulan. Itu penting. Ya Rozai, Assalamualaikum Tok. Macam tak sihat je. Biasalah, sikit-sikit. Sikit-sikit. Alhamdulillah, so far sihat. So far sihat. Tok, kita jual tanah 40K. Buat modal 20K. Yang lain bagi anak isteri. Macam mana cara zakat? Cara zakat, kena cukup setahun. Kalau tak cukup setahun, tak perlu keluar zakat. Tak perlu. Dan apabila kita sudah pecahkan bagi milik kepada individu tertentu, duit itu tidak terkumpul di satu tempat, maka jumlah pun tidak cukup. Tidak cukup, tak perlu keluar zakat. Tak perlu. Kalau nak sedekah lain. Dia kalau duit tu tak cukup jumlah, tak silap tu 24,000 lah, tak silap lah, kena check balik. Dan mesti duit tu setahun tak bergerak. Baru kena keluar zakat 2.5%. Tapi kalau untuk sedekah, bila-bila masa boleh. Jadi taraf zakat dengan sedekah itu beza. Zakat ni kau tak buat berdosa. Zakat apabila jumlah cukup jumlah setahun didapati, katakanlah emas contoh. Jumlah emas didapati nilai emas itu 24,000. Maka kena keluar 2.5%. Ataupun duit kata silap tu 24,000 kalau di Malaysia ni cukup jumlah kena keluar 2.5%. 25% kena keluar. Kalau kau tak keluar berdosa. Tapi kalau sedekah lain. Sedekah kalau kau ada 10,000, kau tak sedekah, tak berdosa. Tak berdosa. Tapi Allah kata, orang yang bersedekah itu aku akan lipat gandakan. Dan orang yang tak bersedekah itu, orang yang tak bersyukur. Ya betul tu Haji Mat Rusnan. Rusnan. Terima kasih. Mama Rukiah ya. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Apa khabar? Alhamdulillah. So far so good. So far so good. Jadi rukun iman yang pertama, percaya kepada Allah. Percaya kepada Allah. Apa itu percaya kepada Allah? Percaya kepada Allah itu ada. Allah itu satu. Allah itu wujud. Ini penting. Ina Umar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ina. Apa khabar? Yang kedua, percaya kepada malaikat.
Percaya kepada malaikat. Kita kena yakin kepada. Sebab Al-Quran banyak disampaikan oleh Jibril, malaikat Jibril. Jibril kepada Rasulullah penyampaian. Dan ada yang disampaikan terus oleh Allah kepada Rasulullah, kepada Nabi Muhammad. Malaikat yang sampaikan. Ya, alhamdulillah tu. Terima kasih. Terima kasih. Jadi kalau kita kena percaya kepada adanya malaikat. Sebab orang yang menyampaikan wahyu ialah malaikat. Malaikat ini disahkan dan ditentukan oleh Nabi Muhammad sendiri. Bagaimana ayat yang pertama diturunkan di Gua Hira, Iqra, bacalah. Jadi Rasulullah dia ajar supaya baca Iqra, surah Iqra. Jadi itu tanda malaikat. Dan kita kena yakin benda ni wujud. Dan kita kena yakin juga malaikat ni selain daripada itu ada malaikat maut yang cabut nyawa. Kita kena yakin sebab orang tu tak mati kalau malaikat maut tak cabut nyawa dia. Tak mati. Jadi dengan ada kematian itu berarti adanya malaikat maut. Ada malaikat yang cabut maut. Ada malaikat rahmat. Ada malaikat rahmat. Banyak. Jadi kita kena percaya kepada malaikat ni. Malaikat-malaikat yang ada ni. Jadi sebanyak-banyak ayat Al-Quran yang disampaikan jadi turun daripada langit, disampaikan oleh Jibril kepada Nabi Muhammad ni, ada satu perintah yang Rasulullah bagi terus kepada Rasulullah. Ada satu perintah. Ini yang istimewanya. Ada satu perintah, perintah lain, puasa, zakat, semua diperintah, perintah Allah melalui Jibril menyampaikan. Tapi perintah solat disampai oleh Allah darat kepada Rasulullah, tidak melalui Jibril. Sebab itu solat ini perkara pokok, perkara besar. Tak buat solat dosa terus. Sebab masa Isra' Mi'raj, Rasulullah naik ke langit. Dia angkat oleh Allah supaya naik ke langit. Berjumpa dengan Allah. Berjumpa itu dalam inverted comma, bukan berjumpa macam kita ni. Bukan. Kita itu banyak lagi, panjang lagi lah kalau nak cerita masalah. Tapi kita guna perkataan berjumpa. Sebab Rasulullah berjumpa dengan Allah banyak kali di langit. Semasa berada di langit, berjumpa banyak kali. Banyak kali. Terutama dalam soal menerima perintah solat. Menerima perintah solat. Wan, ya, salam tu. Alhamdulillah tu, sihat. Sentiasa power. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat. Sekarang Terengganu dah 2 hari hujan tu. Kita Kelantan pun sama. Mulalah kita pakat batu masa banjir. InsyaAllah, insyaAllah, insyaAllah. Tapi banjir lah sana. Banyak kali. Berapa banyak kali tu? Banyak kali. Berapa banyak kali? Apa tu? Tak faham. Jadi itulah. Apabila solat ini diterima direct daripada Allah kepada Rasulullah. Satu-satunya perintah yang disampaikan direct kepada Rasulullah ialah perintah solat. Sebab itu solat penting. Solat ini penting 5 kali satu hari paling kurang. Asalnya solat ini ialah 50 kali satu hari. 50 waktu satu hari. Asalnya. Apabila Rasulullah Nabi kesayang kita naik menghadap Allah SWT. Berapa kali Nabi jumpa Tuhan di langit? Berapa kali? Tak sampai lagi. Nanti kita akan ceritakan. Dah dekat dah ni. RM dah dekat ni. Macam kita kata apabila Rasulullah naik ke langit. Naik ke langit, ke Siratul Muntaha dan terus berjumpa dengan Allah SWT. Dia naik ketika Isra' Mi'raj tu, ketika Isra' Mi'raj lah. Tapi naik untuk berunding. Berunding jumlah solat. Itu Rasulullah jumpa banyak kali. Sebab apabila Allah kata, aku tidak beri kepada umat lain, tapi aku beri kepada umatmu Muhammad, iaitu solat 50 waktu satu hari satu malam. Jawab biar tepat. Belum lagi ni, dalam proses. Dalam proses nak jawab ni. Dalam proses lagi, tak payah was-was. Jadi apabila perintah yang pertama, iaitu menunaikan solat 5 waktu, 50 waktu perintah. Jadi Nabi Muhammad setujulah. Nabi Muhammad terimalah perintah tu. Terima. Apabila Rasulullah terima, Rasulullah turun ke langit ke-7, jumpa dengan Nabi Musa. Nabi melihat Tuhan seperti pemuda yang tampan. Adakah betul? Tak betul. Tak betul. Tak betul. Kita belum sampai lagi. Laju sangat ni.
Belum sampai lagi. Jangan jam degan. Pelan-pelan. Sabar, Rem. Sabar. Tadi Atuk dah sebut dah. Rasulullah berjumpa dengan Allah ni bukan seperti zahir, seperti kita jumpa ni. Jangan guna akal kita. Tak boleh. Tak boleh guna akal kita. Tok, nanti orang faham Allah ada kat langit pula. Allah ada di atas. Ada di mana-mana. Oh, tu panjang cerita tu. Tapi tak apalah. Tapi yang jelasnya Isra' Mi'raj ni naik ke langit. Naik ke atas. Naik ni ke atas kan? Ada ke naik ke bawah? Tak ada. Turun ke bawah. Beriman kadar-kadar, terima dengan hati terbuka. Gol kedua dibatalkan walaupun tak faham. Belum sampai lagi kadar-kadar. Rukuk iman tu. Itu yang ke-6. Kita duduk dekat malaikat ya dulu. Malaikat ya dulu. Tapi Nabi bercerita kepada sahabatnya, Abu Bakar, itu fakta. Kenapa didustakan oleh manusia? Kemana didustakan oleh manusia? Tak apalah. Jadi tak habis lagi. Jadi yang dikatakan berapa kali Rasulullah berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Berapa kali dia berjumpa. Maknanya apabila diperintahkan supaya solat 50 waktu, jumpa Nabi Musa kata, umatmu yang lemah ya Rasulullah, 50 tu berat. Kau pergi minta lah kurang. So Rasulullah naik. Jadi pertama kali terima 50. Kemudian Rasulullah minta kurang dengan Allah. Jumpa lagi kurang 5. Kurang 5, 45. Maka turun lagi jumpa Nabi Musa. Musa kata tak boleh lagi, banyak lagi. Berapa kali dia jumpa? 9 kali. Setiap kali jumpa kurang 5. Jadi jadi bertemunya Rasulullah dengan Allah SWT ini ialah 9 kali. 9 kali. 9 kali, jadi tinggal akhirnya 5. Bila 5 waktu, Rasulullah turun, jumpa lagi Nabi Musa. Nabi Musa kata 5 waktu pun umatmu tak mampu buat. Jadi betul lah kata Nabi Musa. Ramai umat Nabi Muhammad yang tak solat sekarang ni. Sebab 5 waktu pun tak mampu. Tapi Rasulullah kata cukuplah. Aku sudah naik turun. Allah dah bagi banyak pengurangan. Daripada 50 buang 45. Tinggal 5 saja. Aku bawa perintah Allah ini turun ke bumi. Untuk aku sampaikan kepada umatku. Manusia pendusta bertemu Nabi dan Tuhan. Berjaya bersikap iblis kepada mereka. Tu siapa yang cakap? 9 kali. Kan setiap kali Rasulullah naik, maka dikurangkan 5. Mana Rasulullah telah menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Dikurangkan 5. Macam tu. Tak apalah, kita teruskan. Masa tak ada ni. Panjang cerita. Jadi apabila Rasulullah turun dengan 5, kita nak kaitkan bahawasanya rukuk imam kita, malaikat tu wujud. Nak rukuk iman kita ni ialah malaikat tu wujud. Malaikat tu ada. Jadi itulah. Cuma atau nak terangkan, ada satu perintah yang tidak diturunkan oleh malaikat, tapi Allah bagi terus kepada Rasulullah. Iaitu solat 5 waktu. Para malaikat amat sayang pada Rasulullah, tetapi umat manusia sahaja yang sayang Rasul. Manusia sebagai saja yang sayang Rasul. Semua perintah Allah. Mulakan dengan bismillah. Allah, Assalamualaikum Tok dan sahabat syurga. Alhamdulillah hadir. Alhamdulillah. Okey, kita sambungkan terus. Jadi maknanya kedudukan sekarang, apabila kita yakin dengan percaya kepada adanya malaikat. Adanya malaikat. Itu penting. Kita kena yakin. Itu rukuk imam kita. Ikut imam kita. Dan seterusnya, kita pergi rukuk imam kita ialah percaya kepada kitab. Percaya. Di antaranya kitab ialah Al-Quran kita. Kita kena yakin dengan Al-Quran itu, dengan kitab itu. Kita kena yakin bahawasanya Al-Quran itu adalah kalamullah. Al-Quran itu dia turun oleh Allah SWT. Itu yang kita perlu faham. Kita perlu faham. Dan hari ini kita sentiasa membaca Al-Quran. Dan banyak fadilat-fadilat lah. Orang yang baca Quran ni, apa yang dia akan dapat, kelebihan dia akan dapat. Itu yang penting yang kita boleh ni.
Jadi rukun iman ini juga iaitu percaya kepada kitab-kitab, kitab Injil, kitab-kitab ini dibawa oleh rasul-rasul yang dahulu, tapi yang paling penting kepada kita ialah Al-Quran. Kemudian percaya kepada nabi-nabi dan rasul-rasul. Nabi-nabi dan rasul-rasul. Para nabi dan rasul. Kita kena percaya. Paling kurang kalau mengikut ulama ialah 25 orang rasul. 25 orang rasul itu kita kena percaya kewujudan mereka. Dan mereka ini adalah pesuruh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mereka lahir dalam tempoh untuk kaum-kaum mereka yang secara tersendiri. Okey, rukun iman yang keempat ialah kita percaya pada kita ialah Rasulullah lah. Walaupun ada orang yang tak percaya kepada Nabi Muhammad itu pesuruh Allah, itu terpulang pada dia. Tapi apabila dia tak percaya, maka dengan sendirinya terjejaslah imannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Terjejaslah imannya. Jadi kita percaya kepada wujudnya Rasul, dan tak semua Nabi itu jadi Rasul. Tapi semua Rasul itu Nabi. Semua Rasul itu Nabi. Sebab untuk menjadi tarikh Rasul ini, dia bermula dengan jadi Nabi dulu. Nabi Muhammad umur 40, kemudian diwahyukan diangkat menjadi Rasul. Menjadi Rasul. Itu penting kepada kita. Jadi percaya kepada Nabi dan Rasul itu rukun iman kita. Sebab itu kita percaya kepada Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim. Kita percaya kepada Nabi Yusuf, Nabi Ismail. Dan mereka ini ada sirah-sirah yang tersendiri. Ada mukjizat-mukjizat tersendiri mereka ini. Mereka ini. Yang kelima ialah percaya kepada hari kiamat. Percaya kepada hari kiamat. Ya Wan, minta malaikat maut jumpa kita dengan kabar gembira di hujung nyawa nanti. Ya, husnul khatimah. Dengan dalam keadaan yang baik. InsyaAllah, amin. Itu kena sentiasa doa. Memohon dengan Allah. Supaya kita diberi kesempatan berakhir dengan dalam keadaan husnul khatimah. Husnul khatimah. InsyaAllah Wan. Kita berdoa begitu geng-geng kita. Yang kelima ialah kita mesti percaya kepada hari akhirat. Hari akhirat ini percaya berarti percaya kepada berlakunya kiamat. Kita hidup ni kiamat ni kehancuran dunia dalam alam cakrawala. Dan kiamat ni ada dua. Kiamat besar dan kiamat kecil. Kiamat kecil itu ialah kematian kita. Kematian seorang makhluk. Itu kiamatlah pada dia. Dah habis dah. Kiamat besar ni sekaligus semua sekali. Sekaligus. Akhir. Dan tanda-tanda kiamat sudah pun banyak ada sekarang. Dan tanda kiamat yang pertama ialah apabila Nabi kesayangan kita, Nabi Muhammad meninggal dunia. Bila dia meninggal dunia, habislah. Itu berarti Nabi yang terakhir. Apabila terakhir berarti kiamat sudah hampir. Tapi sudah 1400 tahun lebih. Kita, wallahualam, berapa ribu tahun lagi, berapa lama lagi, maka akan berlaku kiamat. Itu kita tak tahulah. Kita tak tahu. Tidak tahu. Sebab kiamat ini adalah rahsia Allah. Kiamat, rahsia Allah. Jadi percaya kepada hari akhirat. Itu kita kena percaya kepada hari akhirat. Kita kena yakin. Sebab kita kena hari akhirat ini termasuk hari penentu. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Akulah yang menguasai hari akhirat. Hari pembalasan. Hari pembalasan. Maliki yaumiddin. Yang kita selalu baca surah Al-Fatihah. Itulah hari akhirat. Hari akhirat. Hari akhirat ini secara tidak langsung menggambarkan kepada kita orang yang hidup ini akan mati, akan berakhir. Dan berakhir itu adalah berbeza-beza. Ada orang berakhir kematiannya dengan kiamat kecil. Ada orang berakhir mungkin dengan kiamat yang besar, umurnya panjang. Jangan lupa subscribe YouTube Atuk. Ya, terima kasih. Terima kasih. Kita belum lagi baca surah Al-Fatihah. Kita baca sama-sama membaca surah Al-Fatihah. Dan kita niatkan pahala surah Al-Fatihah yang kita bacakan bersama itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat, para rasul, para nabi-nabi, kepada kedua ibu bapa kita, kepada diri kita, suami atau isteri dan anak-anak, rakan-rakan, sahabat, supaya
Pahala ini disampaikan oleh Allah kepada mereka semua sehinggalah kepada tuki kita Nabi Adam alaihissalam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. InsyaAllah. Amin. InsyaAllah. Itulah sedikit sumbangan sedekah kita pahala Al-Fatihah kepada mereka yang telah kita sebutkan tadi. Kita sambung lagi. Percaya kepada hari akhirat itu rukun iman yang kelima. Dan yang keenam, yang terakhir ialah percaya kepada qada dan qadar. Qada dan qadar ini adalah bersangkut paut dengan soal kehidupan kita. Apa yang berlaku di dunia. Apa yang berlaku. Itu percaya. Yakin. Percaya kepada qada dan qadar. Itu ketentuan daripada Allah. Qada dan qadar ini adalah kepercayaan kita kepada kekuasaan Allah SWT. Kenentuan Allah SWT. Seperti contoh ketentuan kita dalam soal rezeki, kematian, siapa kita kahwin, apa pekerjaan kita, semua sekali. Dalam soal hidup kita ni, setelah kita berusia 4 bulan dalam kandungan, sudah pun ditulis di Lauh Mahfuz apakah ketentuan yang ada pada kita. Ada pada kita. Itulah qada, kita terima saja apa yang berlaku. Itulah orang yang terbaik. Redha dengan perkara yang berlaku, sama ada baik, sama ada kita setuju atau tak setuju, kita redha apa yang berlaku kepada diri kita. Sebab itu qada dan qadar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini semua adalah perkara yang asas kepada kita, supaya kita tidak tergelincir daripada agama Islam, tidak tergelincir daripada iman kita. Ya kau bagaimana orang yang percaya kepada hukum Islam tapi tidak beramal dengan hukum Islam? Apabila dia percaya tidak beramal, berarti dia menyalahi. Katakanlah dia percaya kepada adanya Allah, tapi apabila Allah suruh dia solat, dia tak solat. Itu contoh. Contoh, apabila dia tak solat, dia tidak mengikut perintah Allah, maka dia akan dihukum. Kalau dia tidak bertaubat, kalau dia bertaubat, Allah ampun taubat kesalahan dia, mungkin taubat itu akan diiris, dihilangkan. Tapi contoh kalau hukum Islam kata you kena keluar zakat apabila cukup jumlahnya, syarat-syaratnya, tapi kau tak keluarkan, berarti berdosa. Berdosa. Tapi kita berdosa dengan Allah ini, kita boleh minta ampun sebab pintu ampun ini sentiasa terbuka, kecuali sehingga sampai kepada matahari naik daripada barat, ataupun kita sudah sampai nyawa di halkam, tak boleh buat apa dah. Tapi kalau dalam keadaan sehat, segar sekarang, kita sentiasa digalakkan oleh Allah SWT supaya beristighfar. Astaghfirullahalazim. Siang malam beristighfar. Itulah yang terbaik. Jadi dari segi hukum Islam tapi tidak beramal, maka dia akan menerima dosa. Menerima dosa. Di segi hukum yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Macam kita kata puasa bulan Ramadan, tak lama dah, 23 hari bulan Mac, dah tak lama dah. Tak puasa, sengaja-ngaja tak puasa, haram. Hukumnya berdosa besar. Berdosa besar. Itu betul. Ya, taubati, tub you. Taubati. Assalamualaikum Tok. Waalaikumsalam. Lewat masuk. Oh, okay, no problem. Terima kasih sudi hadir. Terima kasih Hindun. Taubati, Assalamualaikum sahabat syurga. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Jadi itulah perintah Allah. Apabila kita percaya, rukun iman yang pertama percaya kepada Allah. Apabila kita percaya kepada Allah, berarti kita percaya kepada perintahnya. Kalau you percaya adanya Allah, tapi you tak menjalankan perintah, apa makna? Berarti engkau macam tidak percayalah dengan dia. Ini berat ni. Berat. Orang yang tidak mengamalkan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, khususnya dalam soal solat. Di mana yang
yang kau tanya tadi. You percaya hukum Allah tapi you tak solat. Tak boleh. Tak boleh. Dari segi hukum-hukum Allah ni dia banyak hukum muamalat dalam perniagaan, hukum pentadbiran, syariah dan sebagainya. Katakanlah dari segi hukum hudud ke hukum Islam, ini terserah kepada pemerintah, bukan tanggungjawab kita. Kita sebagai rakyat, siapa jadi pemimpin dia tanggunglah. Dia tanggunglah. Itulah. Tapi kalau dalam soal-soal hukum untuk kepentingan untuk peribadi seperti solat, puasa, zakat, haji, itu kita kena tanggung sendiri kalau kita tak buat. Kalau kita dah ada duit, dah cukup syarat, tapi tak pergi lagi menunaikan haji, itu kita berdosa. Berdosa. Selagi tak buat, selagi itulah kita berdosa. Kita berdosa. Na'udzubillah. Takut ya. Jadi percaya yang terakhir sekali, percaya kepada qada dan qada daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kewajipan beriman kepada qada dan qadar ni sememangnya tidak diterangkan dengan jelas dalam surah 136 surah An-Nisa. Namun begitu, rukun yang ke-6 yang digariskan oleh Rasulullah tetap mempunyai asas Al-Quran didasarkan kepada ayat-ayat yang lalu. Maknanya ada nas, ada asas, ada bukti yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala mengenai qada dan qada ini. Tidak ada sesuatu kesusahan. Ini penjelasan daripada surah Al-Hadid ini. Tidak ada sesuatu kesusahan atau bala bencana yang ditimpa di bumi, dan tidak juga yang menimpa diri kamu, melainkan telah sedia ada di dalam kitab pengetahuan kami sebelum kami menjadikannya. Sesungguhnya mengadakan yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Kamu diberitahu tentang itu supaya kamu tidak bersedih. Tidak bersedih hati akan apa yang telah luput daripada kamu, dan tidak pula bergembira secara sombong dan bangga dengan apa yang diberikan kepada kamu. Allah tidak suka kepada tiap-tiap orang yang sombong, takbur, lagi membanggakan diri. Ini nas yang jelas surah Al-Hadid ayat 22-23 mengenai dalil qada dan qadar. Qada dan qadar kita. Ya, kamu jangan lupa subscribe YouTube Atuk. Terima kasih kamu. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Dari qada dan qadar ni, apa yang berlaku, qada dan qadar ini juga adalah merupakan rukun iman. Kalau orang tak percaya kepada takdir yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka sudah tergelincir imannya. Oh, ini berat, berat. Ketentuan Allah, ketentuan yang ditentukan oleh Allah. Pada suatu hari Rasulullah muncul di hadapan kaum muslimin, lalu datang seorang lelaki dan bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah iman itu?" Rasulullah menjawab, "Engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, pertemuan dengannya, rasul-rasulnya, dan kepada hari bangkit." Hari bangkit ni hari akhiratnya. Orang itu bertanya lagi, "Wahai Rasulullah, apakah Islam itu?" Rasulullah menjawab, "Islam adalah engkau beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan apapun, mendirikan solat fardu, menunaikan zakat wajib, dan berpuasa bulan Ramadan." Orang itu kembali bertanya Rasulullah, "Wahai Rasulullah, apakah ihsan itu?" Apakah ihsan itu? Rasulullah menjawab, "Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Dan jika engkau tidak melihatnya, maka sungguhnya dia telah melihatmu." Dia telah melihatmu. Orang itu lagi bertanya, "Wahai Rasulullah, kapankah hari kiamat? Bilakah hari kiamat?" Rasulullah menjawab, "Orang yang ditanya mengenai masalah ini tidak lebih tahu dari orang yang bertanya. Tetapi akan aku ceritakan tanda-tandanya." Tanda-tandanya. Jadi Rasulullah sendiri pun tak tahu bila akan kiamat, tapi tanda-tandanya. Apabila budak perempuan melahirkan anak tuannya, maka itulah satu di antara tandanya. Apabila orang miskin papa menjadi pemimpin manusia, maka itu termasuk dalam tandanya. Orang yang miskin papa menjadi pemimpin manusia, itu tanda hari kiamat. Apabila para pengembala saling bermegah-megah dengan gedungnya.
para pengembala, megah dengan gedungnya. Itulah sebahagian dari tanda-tanda yang 5 yang hanya diketahui oleh Allah SWT. Kemudian Rasulullah SAW membaca firman-Nya lagi, iaitu bermaksud sesungguhnya Allah pada sisinya sahajalah pengetahuan tentang hari kiamat. Maknanya hari kiamat ini milik Allah. Milik Allah. Hanya Allah saja tahu. Ini kata Rasulullah. Dan dialah yang menurunkan hujan. Allah yang menurunkan hujan. Dan mengetahui apa yang ada di dalam rahim. Dan yang mengetahui apa yang ada dalam rahim. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui apa yang diusahakannya besok. Tak ada seorang pun akan ketahui apa yang akan diusahakannya besok. Kita pun tak tahu apa yang kita akan usahakan besok. Tak. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana ia mati. Kita di mana kita mati, kita tak tahu. Kita tak tahu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha. Itulah Allah sahaja yang mengetahui. Itu rahsia Allah. Jadi itulah dialog antara Rasulullah dengan si fulan itu. Kemudian orang itu berlalu, maka Rasulullah bersabda, panggillah ia kembali. Para sahabat beranjak hendak memanggilnya, tetapi mereka tidak melihat seorang pun. Rasulullah SAW bersabda, ia adalah Jibril. Jadi yang bertanya tadi ialah Jibril. Ia datang untuk mengajar manusia masalah agama mereka. Jadi dialog itu ialah dialog Rasulullah dengan Jibril. Jibril menyamar sebagai seorang pemuda bertanya mengenai hukum-hukum kepada Rasulullah SAW. Cantik dialog ini. Cantik indul. Waalaikumsalam sahabat syurga. Amin. Terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Jadi itulah qada dan qada yang kita pegangkan. Pegangkan yang mesti kita percaya. Mesti kita percaya mengenai apa yang rukun Islam yang 6 ini. Itu penting pada kita. Okey, daripada 5 rukun Islam tadi, cuba kita semak semula. Berapa rukun yang telah kita sempurnakan. Berapa rukun. Ini penting. Ini penting untuk kita fokus dalam hidup kita. Macam kita kata rukun Islam 5. Bermula dengan syahadah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini semua orang buat. Dan kita disarankan supaya sentiasa secara lafaz saya tak sebut. Okey, rukun Islam pertama kita sudah lulus. Alhamdulillah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lulus. Dan yang kedua ialah solat 5 waktu. Alhamdulillah lulus. Lulus. Yang ketiga zakat. Yang ni kena check sikit. Sebab itu kita kena memohon rezeki dengan Allah. Ya Allah, aku memohon rezeki yang banyak supaya aku boleh menunaikan zakat. Supaya aku akan mendapat pahala zakat. Itu kaedah kita memohon rezeki daripada Allah SWT. Zakat. Ini puasa. Puasa dulu. Puasa. Jadi kita menunaikan puasa. Kalau syuhada, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tak pakai duit. Solat, tak pakai duit. Pakai kain sarungnya. Kemudian puasa pun tak pakai duit. Bahkan jimat lagi, tak makan nasi siang hari. Puasa. Puasa bulan Ramadan. Puasa kita buat. Kemudian yang keempat, iaitu zakat. Duit tak ada. Kena usaha dapat duit. Yang kelima, tunai haji. Itu tunai haji pun kita kena berdoa supaya kita boleh mencukupkan rukun Islam kita yang 5 ini. Kita berdoa begitu juga. Ya Allah, ya Tuhanku, berilah rezeki padaku, membolehkan aku menunaikan fardu haji secepat mungkin. Tahun ini, tahun depan. Ya Allah, ya Tuhanku. Jadi Allah akan, jadi kita kaitkan di antara rezeki dengan ibadah. Jadi bukan saja kita minta rezeki untuk dunia. Ada orang, ya Allah, ya Tuhanku, berilah rezeki, aku nak beli rumah besar. Jadi rumah besar itu dunia. Tapi apabila kita berdoa, ya Allah, ya Tuhanku, murahkan rezeki untuk aku menunaikan fardu haji. Itu berarti kita kaitkan. Kita minta lagi cantik permohonan kita dengan Allah SWT. Kita minta. Ini selesai. Jadi rukun Islam 5 perkara dah buat berapa dah? 3. 2 lagi tak buat. Apa tak buat? Zakat dengan haji. Zakat dengan haji. Kalau haji itu kita sudah pun daftar tabung haji. Jadi kita dah buat dah. Jadi yang tak buat lagi zakat. Zakat tu tengok atas jumlah lah. Tapi zakat fitrah dah keluar dah. Setiap kali sambut raya zakat fitrah. Sambut raya. Ni zakat perdagangan.
zakat pandangan. Jadi kalau kita bukan orang berniaga dengan jumlah peralatan yang tidak banyak, maka tidak diwajibkan kepada kita. Dan rumusan kita rukun iman pula 6 perkara. Rukun iman 6 perkara yang kita sudah war-warkan tadi. Maka kita kena yakin. Ini penting sekali. Kita kena yakin dengan rukun iman kita ini. Kita jangan tak yakin. Jangan tak yakin. Itu yang paling penting. Jangan was-was. Jangan was-was. Syaitan akan menekan kita supaya was-was. Itu yang syaitan nak tu. Alhamdulillah, motivasi terbaik tu. Terima kasih tu. Terima kasih. Ini asas. Asas 5 rukun Islam, 6 rukun iman. Sentiasa ingat. Sentiasa ingat. Jadi kalau kita rasa terbabas, kita rasa dibenci, kita rasa terima musibah apa semua, ingat balik rukun iman. Ingat balik. Alhamdulillah. Percaya itu penting. Percaya, ingat balik. Rukun iman tu berapa perkara. Jadi kalau aku tak percaya qada dan qadar, aku tidak beriman. Aku tidak beriman. Allah na'udzubillah. Aku yakin. Kalau kita rasa baca Al-Quran itu sebagai tidak berfaedah, kita sudah lari sebab kita percaya kepada kitab itu adalah rukun iman. Rukun iman. Rukun iman. Jadi rukun iman kepada Allah, beriman kepada Allah ini saya nak rumuskan mengenai percaya kepada Allah ini, iaitu percaya kepada Allah sepenuh hati. Allah itu wujud. Artinya setiap Muslim wajib mempercayai Allah walaupun belum pernah melihat Allah, belum mendengar suaranya, belum menyentuhnya. Kita tak kira. Sebab itu kebesaran Allah itu kita boleh lihat dengan apa yang ada di dunia. Kita lihat laut, Allahu Akbar, besarnya kebesaran Allah, hebatnya Allah boleh mencipta laut. Kita lihat kepada apa yang dicipta oleh Allah. Berarti kita boleh bayangkan betapa hebatnya Allah SWT. Mencipta langit 7 lapis, mencipta bumi, mencipta pokok-pokok, menghidupkan, mematikan. Ini semua adalah kebesaran Allah SWT. Kita tidak dapat melihat Allah, tapi kita boleh melihat di bumi ini kebesaran Allah SWT. Kita lihat bagaimana mukjizat-mukjizat yang diberi oleh para rasul. Para rasul banyak mukjizat. Itu adalah kebesaran daripada Allah SWT. Jadi pertama, beriman kepada Allah SWT. Yang kedua ialah beriman kepada malaikat. Ini tu nak apa ni? Menjelaskan sedikit lagi mengenai rukun iman 6 perkara ini. Beriman kepada malaikat maknanya mengimani wujud pencipta, mengimani 10 malaikat dan tugasnya yang diketahui, sekaligus mengimani sifat-sifatnya, sifat malaikat, dan sentiasa tunduk dan patuh pada Allah seperti yang dijelaskan oleh Al-Quran. Mana malaikat ini ialah patuh dan tunduk dan sentiasa berzikir kepada Allah SWT. Malaikat. Malaikat ni tinggi kedudukan dia. Kitab pula ialah rukun iman yang ketiga adalah beriman kepada kitab. Hal ini bermakna kita yakin dan percaya adanya kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah SWT. Al-Quran sebagai pedoman hidup dan umat Islam. Ini kita kena yakin. Al-Quran ini adalah pedoman hidup. Ini kita kena yakin ni. Tak boleh tak yakin. Boleh ke baca Al-Quran ni? Jadi ke? Tak boleh. Kita kena yakin boleh. Kena yakin boleh. Al-Quran sebagai pedoman hidup orang Muslim. Allah SWT memerintahkan umatnya mengimani peradaban kitab. Seperti kita juga kena percaya Taurat, Zabur dan Injil. Tapi ni dah tak ada sekarang. Tak dapat dah. Allah SWT surah Al-Imran. Taurat, Zabur dan Injil. Itu juga kitab-kitab diturun daripada langit. Seperti mana Al-Quran. Dan beriman kepada Rasul. Beriman kepada Rasul. Jadi semua Rasul berada di muka bumi ini bertujuan untuk memberi peringatan dan khabar kepada mereka. Jadi tugas Rasul ini adalah untuk memberi rahmatan lil alamin. Semua Rasul, termasuklah Nabi Muhammad, ialah untuk memberi khabar kepada manusia, peringatan kepada manusia. Jadi yang ingkar itu ingkarlah. Kita tengok, kita lihat macam mana Nabi Nuh. Nabi Nuh berdakwah lebih daripada 900 tahun.
900 tahun. Yang ikut Nabi Nuh lebih kurang 80 orang je. 900 tahun, bayangkan. Setahun berapa orang je. Bahkan isteri dan anak Nabi Nuh ada yang tak ikut pun. Ada yang tak ikut pun. Ada tak ikut pun. Walaupun dia menyampaikan dakwah yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi banyak sirah-sirah tersembunyi. Dan akhir yang kelima ialah iaitu kita percaya beriman percaya hari kiamat. Artinya mempercayai bahawa hari itu pasti akan datang. Hari kiamat ni kita kena yakin kiamat akan berlaku. Kedatangan hari kiamat ini hanya diketahui oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu rahsia Allah. Kematian dan juga kiamat itu rahsia Allah. Rukun Islam yang terakhir, rukun iman yang terakhir ialah qada. Qada adalah ketetapan sejak sebelum penciptaan alam semesta azali. Ini qada ni adalah ketetapan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan qada adalah kewujudan ketetapan Allah yang sering disebut takdir. Takdir ini yang berubah ni. Qada tak berubah. Takdir boleh berubah. Takdir yang berlaku. Kita boleh mohon dengan Allah supaya takdir buruk tidak akan berlaku perkara-perkara kepada kita. Qada adalah rencana dan qadar adalah wujudnya kenyataan. Jadi qada ini adalah rencana daripada Allah SWT. Qadar itu adalah wujudnya satu kenyataan. Yang berhubung kedua itu mungkin dipisahkan. Adanya qada dan qadar dijelaskan dalam surah Al-Ahzab. Sementara itu, rukun Islam ada 5 perkara yang perlu diamalkan sebagai tolak ansur keislaman seorang. Sebagai tolak ukur. Kelima rukun Islam, itu kita telah bincang dah tadi. Kelima rukun Islam, kita telah bincang secara terperinci tadi. Jadi itulah untuk hari ini. Kita telah bincang sedikit mengenai asas saja rukun Islam 5 perkara, rukun iman 6 perkara. Jadi kita kena percaya rukun imam ini percaya. Rukun iman ni percaya kepada Allah, percaya, bukan kena buat, tak ada. Rukun iman ni bukan kena buat. Kalau rukun Islam tu kena buat. Rukun iman ni kena percaya. Jadi buat dengan percaya, gabung sekali. Percaya. Pertama sekali kita syuhada. Rukun Islam, syuhada. Kita yakin bahawasanya Allah Allah itu satu dan Muhammad itu pesuruh Allah. Dan kita kena solat, kena buat. Rukun Islam kena buat. Kita kena solat, kita kena puasa, kena buat. Kita kena zakat, kena buat. Kita kena menunaikan fardu haji, kena buat. Rukun iman ni dalam dada. Dalam dada. Sebab membicarakan rukun iman ni tinggi, tinggi tahap dia. Jadi untuk itu cukuplah untuk hari ini. Atuk mohon maaf kalau ada apa-apa yang salah dan silap fakta. Mungkin tidak disengajakan, mungkin di atas kerana kekurangan atuk sendiri. Sebab itu atuk tak nak sangat kita detailkan berbicarakan sesuatu itu, sebab kita kena study dulu. Kita tak boleh buat keluar on the spot. Sebab tu yang ada yang tadi atuk tak jawab tu banyak benda yang dia tanya, dia tarik lari daripada tajuk kita. Jadi kita kena bahaya. Jadi menyampaikan sesuatu yang tak betul itu bahaya. Itu bahaya. Tapi ada kaitkan, ada kita pernah dengar daripada ustaz-ustaz mengenai bicara perkara-perkara ini. Bolehlah kita sampaikan supaya memberi manfaat kepada kita semua. Jadi cukuplah untuk hari ini sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Wan. Manusia menghafal rukun negara je tu. Ya, Kak Puan belajar ilmu beramai-ramai. Berilmu tapi tak beramal. Allahu akbar. Betul lah tu. Terima kasih. Sallallahu ala Muhammad.